So apa lagi yang Ustaz nak tanya AA lah kan, yang mungkin boleh AA. Okey, daripada minggu lepas lah, antara isu-isu yang hangat diperkatakan dekat Malaysia, antaranya ialah tentang isu orang sekarang musim-musim orang pergi Mekah dengan Madinah, pergi buat umrah lah. Alright. Okey, cerita dia ialah berkenaan tentang pihak Arab Saudi sendiri. Dia meningkatkan harga yang tak masuk akal. Maksudnya contohlah, kita boleh tengok ke belakang kan, harga sebelum ni mungkin daripada 5,000 orang dah mampu untuk pergi umrah. Tapi harga sekarang lebih kurang, paling kurang pun 8 ke 10,000. Harga yang memang tak masuk akal. Jadi dari sudut pandang AA tentang perkara ni lah, adakah benda tu patut atau tidak sebenarnya? So adakah benda tu patut ataupun tidak tentang isu kenaikan harga package umrah disebabkan oleh kenaikan visa, hotel, tambang apa semua tu kan oleh Arab Saudi. So kalau kita cerita pasal naik harga ni, ada orang suka kan, orang tak suka? Semua orang tak suka, of course kan. Saya pun tak suka sebab saya nak pergi buat umrah, saya kena pergi ke Mekah. Tapi syukur Allah saya diberi keizinan. Kita pergi Mekah, ingat tak Ustaz? Kita pergi Mekah bulan 12. Bulan lepas kan. Kita just balik daripada Mekah bulan lepas. Kita boleh gunakan pengalaman tu untuk kita jawab tentang soalan ni. So sekarang ni bila sebut pasal kenaikan harga, tak ada siapa dekat dalam dunia ni sukakan kenaikan harga. In fact, kita semua sayangkan agama kita sayangkan Islam. And then kita berir-ir kalau boleh nak pergi ke Mekah sebab kita nak tunaikan ibadah dekat sana. At least sekali seumur hidup kita. Setuju kan? Tapi bila kita sebut pasal ibadah, yang pertama sekali kita kena ingat bahawasanya bila kita nak beribadah, tidak semestinya kita kena pergi ke Mekah. So jadi bila kita nampak je kenaikan harga, kita kena jangan panik. Naik isu harga, kita panik, apa ni, seolah agama hanya dibuat dekat sana. Seolah-olah agama tu adalah untuk dekat Mekah je, tapi bukan untuk di seluruh dunia. So jadi yang pertama sekali kan, orang yang selalu bercakap tentang benda ni, kadang-kadang orang yang tak nak pergi pun sebenarnya, tapi disebabkan oleh benda tu viral, dia nak bercakap. Yang pertama sekali, saya nak sentuh isu kenaikan harga. So bila sebut pasal kenaikan harga, saya pun tak setuju. Sebab saya bercita-cita nak pergi Mekah every year kalau boleh. Tapi bila berlakunya isu macam ni, saya rasa saya mampu bagi pergi Mekah every year, tapi saya tengok dari sudut pandangan orang-orang kampung yang mungkin dah simpan lama tapi terpaksa batalkan sebab harga dah makin mahal. Jadi saya nak tengok dari sudut yang sedikit berbeza, iaitu dari sudut pandangan Arab Saudi dulu. So kita baru balik Mekah Ustaz kan? So boleh tak Ustaz gambarkan benda pertama bila Ustaz sampai dekat Mekah, apakah suasana pada ketika tu? Ramai orang ke, kurang ramai orang ke, apa yang Ustaz rasa? Antara benda yang saya sampai lah bila sampai dekat Mekah, kita sampai Mekah dulu sebelum kita pergi Madinah kan? Terlalu pack dengan ramai sangat orang. Kan seolah macam pihak masjid tu pun tak mampu untuk kawal kita punya jemaah sebab terlalu ramai. Kita pergi time tu bulan 12 dan masa tu adalah musim cuti dan kita punya memang waktu timing yang orang pergi kan. So waktu tu memang terlalu ramai. So maksudnya kita mengalami di Saudi, di tanah Mekah sekarang ni mengalami kebanjiran jamaah yang terlalu ramai. Sebab apa? Sebab mungkin visa tu tak pernah naik. Mungkin harga barang-barang tu tak pernah naik. Kos tu tak pernah naik untuk seberapa lama. Jadi orang mampu untuk pergi dan semua orang mampu pergi. So bila orang mampu pergi, jadi lambakan orang pergi ke sana jadi terlalu ramai dan menyebabkan banyak sangat masalah. Masalah kebersihan kan. Kalau kita pergi, kau masuk tak toilet? Masuk tak toilet Mekah? Bersih tak toilet kat Mekah? Agak kotor sikit lah. Be honest, tak payah agak kotor sikit lah. Cakap jujur, bersih tak toilet dekat Mekah? Masjidil Haram? Tak berapa bersih lah. Cakap jujur je. Tak bersih. tak bersih. Sebab apa yang tak bersih? Bau hancing ke apa yang? Yalah, saya masuk-masuk tu agak bau hancing dan saya rasa tak selesa duduk dalam tandas tu. Saya lebih rela untuk pergi balik hotel untuk selesaikan benda tu, urusan tu kan. Sebab apa wujudnya keadaan ketidakbersihan tu? Sebab ramainya jemaah dekat dalam tu. So mungkin tindakan Arab Saudi ni adalah sebab dia nak menjaga kesucian dan kebersihan di tempat tu. Jadi dia terpaksa naikkan visa supaya ada golongan yang betul-betul tak mampu, dia orang tak perlu berir untuk datang ke Mekah tapi boleh menunaikan ibadah kat Malaysia. Itu mungkin antara punca yang pertama. Sebab dia. Yang kedua, cuba kita tengok bila kita sampai dekat Mekah, kita perasan ada banyak sangat pengemis kan.
yang duduk dekat depan tandas tu kan. Perasan tak? Yang ramai sangat yang bila pergi kat Mekah, dia orang duduk kat situ, dia orang tak duduk kat hotel. Tapi dia orang duduk kat situ untuk mengemis. Kan? So kadang-kadang dia orang ni mampu pergi, tapi dia orang tak mampu untuk stay dekat situ untuk buat ibadah. Dia orang mampu bayar visa. Dia orang mampu bayar tiket flight. Tapi dia orang tak sediakan sebenarnya duit untuk makan, duit untuk belanja, duit untuk penginapan. Jadi oleh kerana itu dia orang naikkan harga visa. Mungkin disebabkan tu. Jadi macam pihak Arab Saudi ni, dia nak mengurangkan masalah-masalah yang macam tu. So bila banyak masalah macam tu, maka berlakulah masalah jenayah dan juga masalah sosial. So kenaikan harga package ni dari sudut pandangan saya daripada Arab Saudi mungkin disebabkan oleh peningkatan jemaah yang terlalu banyak. Jadi macam mana nak buat sekatan, kalau dia nak cakap nak sediakan kota, mungkin itulah mustahil. Tapi cara yang terbaik bagi dia adalah untuk menaikkan harga. Itu adalah pandangan saya yang pertama lah. Dia naikkan harga tu mungkin disebabkan oleh dia nak halang sedikit golongan-golongan yang tak berapa nak mampu untuk buat ibadah tu dekat di tempat dia orang. Sebab untuk ibadah ni kita tak semestinya pergi ke Mekah. Betul. Ibadah tu tidak hanya terhad kepada Mekah dan Madinah saja. Sebab ustaz lebih faham lah, sebab ustaz lebih arif dengan ilmu agama kan. Sah tak kalau kita solat dekat Malaysia? Sah. Lebih afdal kalau kita solat dekat Mekah, of course. Betul kan? Kalau kita mampu. Ikut kemampuan kita lah. Ikut pada kemampuan. So kalau kita tak mampu, kalau tiba-tiba Arab Saudi naikkan harga, kalau kita tak mampu, adakah berdosa kita? Tak ada dosa. Sebab tu kita kena tengok, sempurnakan apa yang wajib kita buat dulu. So saya rasa benda tu yang wajib. So jadi kalau kenaikan harga barang, kalau kita tak mampu, then biasalah kita tak payah pergi. Itu dari segi positif side. Positif side, yes. Kalau saya rasa benda tu positif. Dari segi negatif side lah yang kita rasa lah, bila kenaikan harga ni, negatif side dia apa yang impact kepada orang ramai, orang awam lah terutamanya. Ialah orang mungkin dia dah kumpul untuk pergi umrah, tiba-tiba naik harga pula. Ia rasa dari segi negatif side dia apa yang mungkin terjadi kepada ada banyak benda yang negatif side lah. So bila berlakunya kenaikan harga yang melanjak ni kan, akan ada beberapa isu impact kepada benda ni. Yang pertama, akan ada scammer akan muncul. Kenapa tau? Sebab bila dah mahal sangat kan, kita takut benda ni jadi tau. Bila harga tu naik mencanak sampai 300%, dan diorang cuma kata ada 5,000, tapi sekarang diorang simpan 5,000, tapi package dah sampai 10,000, tapi diorang 5,000, akan ada muncul scammer. Itu yang saya takut. Sebab dia kenaikan tu terlalu mendadak. Tapi kalau dia naik sikit, mungkin orang yang 5,000 dia akan adjust, kumpul sikit lagi untuk naik 6,000, dan dia orang boleh pergi sekali. Tapi kalau saya tengok dari sudut ni, sekarang ni apa yang Arab Saudi buat, dia naik tu terlalu mendadak. Dia naik 300%, dia naik 200%, 100%. Kan? Daripada visa, kata saya, daripada 160 naik kepada RM700. So melampau-lampau kan. Jadi akan ada scammer muncul yang akan konon-kononnya menawarkan package yang murah. Tapi sebenarnya benda tu tak sampai. Kan? Itu yang pertama yang kita perlu tengok lah. Yang kedua adalah dari sudut jamaah kan. Dia sebenarnya Arab Saudi sendiri, saya rasa dia lebih sekarang ni banyak fokus kepada pembangunan. Ya, saya nampak kat sana. Daripada last saya datang pun daripada 2020, yang latest kita pergi bulan lepas pun still ada pembangunan yang tengah dibuat di area masjid. Betul. The effect, ada orang cakap, ada mutawif cakap, kalau kita tak datang Mekah 6 bulan, kita dah tak tahu jalan mana kita nak masuk. Setuju kan? So maksudnya Arab Saudi ni sekarang mungkin disebabkan oleh dia perlukan fund yang sangat-sangat banyak untuk membangunkan Mekah. So ada benda baik, ada benda buruk. Bila kita membangunkan Mekah dengan terlalu orang kata mewah kan. Sekarang ni kalau kita pergi Mekah, hotel-hotel bukan hotel cak-cak ayam kan dekat sekitar tu. Ada hotel Hilton, hotel 5 star kan. Jadi menyebabkan orang-orang yang tak berkemampuan ni ketinggalan, dan dia akan tertindas. Orang yang banyak duit boleh duduk depan. Dia dah jadi satu kasta. Orang yang tak mampu duduk belakang.
seolah nak buat ibadah tu perlukan duit. Ya, dah jadi macam tu dah pula sekarang ni kan. Patutnya agama tidak didasari dengan benda tu. Betul. Tapi disebabkan apa yang Arab Saudi buat, benda tu menjadikan satu impact yang lain. Negatif. Itu bagi negatif bagi saya. So, jadi orang yang tak mampu mungkin lepas ni duduk dekat belakang. Hotel-hotel yang mungkin dalam 300 meter, 500 meter daripada masjid. Saya ingat lagi waktu zaman arwah ayah saya masih hidup dia selalu pergi Mekah and dia duduk hotel bajet. Okay, sebab dia tak mampu, sebab dia pergi setiap tahun. So walaupun hotel bajet tu adalah dekat berhadapan dengan pintu Babus Salam. Okay, jaraknya lebih kurang dalam 30 meter daripada pintu masjid. Dan kalau kita tengok sekarang ni, kalau hotel bajet ada tak dalam jarak 100 meter daripada masjid? Jawapannya tak ada. Tak ada. Kita nak kena seberang jalan tu kan. Mungkin jarak dia lebih kurang 80 100 meter baru kita ada jumpa hotel yang lebih affordable. So jadi kalau kita tengok macam tu, yang kedua ni adalah mungkin akan menyebabkan isu di mana perbezaan kasta. Orang kaya duduk depan, orang yang kurang berada duduk dekat bahagian belakang. And mungkin juga akan menimbulkan isu riak. Kalau orang, saya duduk dekat depan masjid, kita nak pergi buat ibadah kan, aku duduk dekat hotel Tower Safwa kan, sebab nak bagi tahu kita ni duduk hotel yang mahal. So takutnya bila kita nak pergi buat ibadah dah jadi satu benda yang riak. Niat yang lain pula. Niat yang lain. So pembangunan tu bagi saya tak salah. Saya tak menghalangkan pembangunan. Tetapi lebih baik kalau macam pihak Arab Saudi dia membangunkan tapi dia buat sama rata. Jadi maksudnya hotel tu hotel yang mewah tapi affordable untuk semua orang. Jadi orang yang kurang mampu pun duduk depan, orang yang kaya pun duduk depan. Dan hotel pun tak terlalu mahal, average rate sama. Kenapa nak membezakan benda tu? So saya rasa macam Arab Saudi sekarang ni dia sejak tahun 2020 dia orang banyak fokus kepada pembangunan hotel dan pembangunan infrastruktur terlalu agresif kan, dan mungkin disebabkan oleh itulah kenapa dia menaikkan segala tarif tu. So tu punca dia lah, antara punca naikkan hotel, naikkan tu. Dari segi kesimpulan lah yang AA boleh dapat daripada isu ni kan, apa yang kita lah sebagai orang awam ni patut buat, ataupun sama ada kita ikut kita punya kemampuan ke, ataupun macam mana dari sudut pandang AA? Kesimpulan AA lah. So kesimpulan saya saya ni jenis yang cukup mudah lah. Okay. Bila kita tengok isu ni, soalan tanya pada diri kita, apa yang kita boleh buat? Adakah kita nak pergi mengamuk dekat Arab Saudi? Kita nak pergi serang kan? Kita nak pergi buat mogok depan kedutaan Arab Saudi? Boleh ke kita buat macam tu? Tak boleh kan? And then itu bukan imej kita sebagai orang Islam. Kalau kita nak protes pun, kita kena protes melalui pemimpin-pemimpin kita. Kan? So mungkin pemimpin kita perlu voice up ke benda ni. So apa fungsi pemimpin kita? Itu saya rasa kecewa. Bila ada isu kenaikan ni, kenapa tak ada campur tangan daripada pihak pemimpin dan kerajaan membantu orang Malaysia untuk pergi ke Mekah buat ibadah? Itu yang pertama. So kita ni apa yang kita boleh buat? Yang pertama, kita tak boleh nak menyalak dekat Saudi, but kita boleh push pemimpin dan kerajaan kita untuk fight kan, supaya adakan subsidi, supaya perbincangan antara Saudi dekat sana. Sebab kita pergi sana bukan pergi ibadah, kita pergi shopping juga kan. Kita pergi spend juga kat sana. Kita adalah antara orang yang penyumbang kepada ekonomi Arab Saudi. So kenapa kita kena ditindas? Maksudnya saya bagi konteks ni, saya rasa kita ditindas lah kan. So kenapa kita kena tindas? Sepatutnya kita kena bagi tahu kerajaan bahawasanya kita lah sebenarnya sumber ekonomi Arab Saudi. Sepatutnya Arab Saudi kena dengar suara kita. So kalau katalah kita takut apa tau, kita takut rakyat Malaysia ni kecewa dengan Arab Saudi menyebabkan kita pakat tak nak pergi Mekah. Pakat bencikan orang tanah Arab lah, tiba-tiba semua tak nak pergi Mekah. Sebab apa? Sebab kecewa dengan pengurusan Arab Saudi. Kita tak nak benda tu. Kalau boleh, yang pertama kita boleh bagi tahu pemimpin, fightkan isu ni. Yang kedua, boleh minta subsidi dengan diorang. Dan yang ketiga, apa yang kita boleh buat lah, kita doa supaya kita boleh dimurahkan rezeki, kita usaha, dan supaya kita ingat yang kita pergi ni kerana Allah Ta'ala. Walaupun harga dia naik 1 juta sekalipun,
Kan harga naik 2 juta sekalipun sebabkan cintanya kita dengan agama, kita pergi ke Mekah. Kita pergi tu bukan kerana visa, bukan harga visa. Kita pergi pun bukan kerana harga tiket flight. Kita pergi pun bukan kerana hotel. Sebab kita pergi kerana sayangkan agama. Jadi kalau kita sayangkan satu-satu benda, mestilah kita nak kena usaha. Betul tak? Kita kena tanya dari soal kita, apa yang kita boleh buat. Kalau macam saya, tulis surat, tulis email, tulis kat Facebook, bagi tekanan kepada kerajaan untuk fight isu ni, dan kita kena usaha untuk dapatkan peluang kita pergi ke Mekah. Macam tu. Dan dari segi rezekinya ni, kesimpulan daripada saya sendirilah. Daripada segi rezeki dia, orang cakap kalau nak pergi Mekah atau Madinah ni kita perlu mampu dulu. Sebenarnya tidak macam tu. Bila kita niat kita betul, Allah sendiri akan mampukan kita untuk pergi ke sana. Betul. Dalam keadaan rezeki yang kita tak sangka-sangka. Saya sendirilah tiba-tiba dapat pergi ke Mekah Madinah. Saya rasa macam rezeki yang saya tak sangka. Saya tiba-tiba padahal saya dah pergi. Sebab sponsor kan. Dan dia sebenarnya macam tu. Ustaz, kadang-kadang kita tak boleh nak tak boleh nak lawan isu jodoh, maut, rezeki. Tiga benda ni tak boleh nak tolak. Kita tak boleh nak fight. Soal rezeki, kalau kita doa, Allah nak jemput. Macam ustaz tiba-tiba saya terjetik hati. Oh, saya nak bawa ustaz lah pergi ke Mekah. Ustaz boleh pergi dengan saya pergi Mekah. Duduk depan, hotel depan apa semua. Dapat kesenangan, buat ibadah pun selesa apa semua. Dan everything fully funded. So, itu rezeki ustaz. Kan? Padahal orang fikir isu visa. Kalau nak rezeki, benda tu boleh jadi percuma. Betul. Sebab tu kita kena tanya apa yang kita boleh buat lah. Kan? Doa lah. Doa, usaha. Itu je lah yang kita boleh buat kan. Alhamdulillah. Selesai topik nombor 2. So, saya bersifat natural. Bagi saya, tak ada apa yang kita boleh buat. Yang only yang kita boleh buat adalah kita fight dekat pemimpin. Apa yang kita boleh kawal lah. Yes. And kita doa dan kita usaha. Itu je yang kita boleh buat. Untuk kita podcast hari ini, terima kasih banyak-banyak kerana korang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, follow, share and komen video ni. Kita akan ada the next podcast. Jumpa AA lagi di channel Super Scalper, community Super Scalper nombor 1 di dunia. Buat duit $1,000 dalam masa 1 minit. Wow, best gila guys. Assalamualaikum.